Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam bahagia dan selamat petang. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua kerana memberi ruang dan laluan kepada saya untuk mengambil bahagian bagi sesi penggolongan di Sidang DUN pada kali ini. Saya juga sangat-sangat menghargai dan mengucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih. Datuk Seri Yang di-Pertua, kita bersyukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnia dan inayahnya. Negeri Pahang Darul Makmur sebagaimana yang kita perhati dan kita lihat sendiri. Pelbagai usaha murni yang telah dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Utama Haji Wan Rusdi Wan Ismail di dalam memacukan soal pendidikan dan juga agama kita di negeri Pahang supaya ia menjadi sebuah institusi yang benar-benar dapat memberikan modal insan yang sesuai dan seimbang di negeri kita Pahang Darul Makmur. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang yang telah memberi perhatian yang begitu tinggi kepada pendidikan dan juga institusi agama supaya ia dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, dalam melaksanakan kerja pendidikan, ia terpaksa dilaksanakan secara kombinasi di antara kita, kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Sudah tentulah ada beberapa perkara yang perlu kita rundingkan dan kita laksanakan bersama agar ia dapat mencapaikan matlamat sebagaimana yang dihasratkan. Datuk Seri Yang di-Pertua, pelbagai usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri di dalam memartabatkan agama Islam, seumpama kata sebanyak 14 rang undang-undang semenjak tahun 2015 hinggalah 2020 dapat kita bentangkan dan mendapat kelulusan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Ia termasuk di dalam hal ehwal pentadbiran undang-undang Islam dan juga wasiat undang-undang kawalan sekatan pengembangan agama, undang-undang tata cara jenayah syariah, Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah, Undang-Undang Keluarga Islam, Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah Pindaan kali kedua 2018, usul penubuhan kumpulan wang amanah sekolah agama dan juga penubuhan kumpulan wang amanah takmir dan Undang-Undang Enakmen Pentadbiran Keluarga Islam serta Undang-Undang Murtad yang telah kita perkenalkan di dalam Dewan Yang Mulia ini dan telah mendapat persetujuan. Ini adalah bukti komitmen dan kesungguhan kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar bagi memastikan agama ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan agama Islam ini, dia bukan untuk menitik beratkan kepada sesuatu individu dan puak serta kumpulan, tetapi ia mengambil kepentingan kepada masalah semua masyarakat dan individu supaya terjaga, terpelihara dan juga dapat dibantu dengan sebaik-baiknya. Seumpama kita mengambil contoh tentang soal jenayah syariah. Sesungguhnya jenayah syariah yang telah kita bentangkan itu untuk memastikan kedamaian, kemakmuran, keharmonian rakyat di negeri Pahang ini dapat kita pelihara dengan sebaik-baik mungkin. Ini sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa fil qisasi hayatun. Di dalam perundangan jenayah itu ada kehidupan yang penuh harmoni. Datuk Seri Yang di-Pertua, begitu juga hal ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya apabila Jabatan Kehakiman dapat kita operasikan dengan jenteranya yang sebaik mungkin. Apabila mahkamah syariah telah dapat dibina di daerah-daerah seumpama di Maran, di Bera, bahkan di peringkat negeri, baru-baru ini telah dirasmikan sendiri dengan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan juga kita telah dapat menyelesaikan, bukan sekadar dengan mendirikan bangunan-bangunan yang gah, kita dapat menyelesaikan banyak isu, kes-kes yang telah didaftarkan seumpama
7,000 kes yang telah didaftarkan dan kita dapat selesaikan sebanyak 4,000 kes dan sebanyak 2,000 kes masih lagi di dalam prosedur urusan yang dilaksanakan oleh Jabatan Kehakiman. Datuk Seri Yang di-Pertua, kita juga menitik berat soal pendidikan agama. Apabila pelantikan guru DG 41 seramai 100 perjawatan di sekolah menengah agama melibatkan kos sebanyak 3 juta ringgit telah dilaksanakan. Pembinaan bangunan baru Seman termasuk asrama sekolah menengah agama Ihsan, bangunan kelas dan Dewan Sekolah Menengah Agama Padang Tengku, Dewan Makan Sekolah Menengah Agama Guai dan asrama Sekolah Menengah Agama Cenur, insya-Allah di dalam proses pembinaan di dalam waktu yang terdekat ini. Sumbangan khas kepada 2,680 orang guru kafar melibatkan RM818 Malaysia telah juga diselaraskan bersama dengan guru-guru kafar yang telah dilantik. Peruntukan khas kepada pondok dan tahfiz serta guru-guru yang melibatkan RM400,000 Malaysia. Sumbangan RM1,000 kepada pelajar-pelajar yang berjaya di sekolah-sekolah menengah agama dan juga di sekolah-sekolah menengah kebangsaan. Projek asrama sekolah agama Cenur telah diluluskan. Merujuk kepada projek sekolah menengah agama Cenur ini sebenarnya telah diluluskan di dalam rancangan Malaysia ke-12 dan insya-Allah dia akan dibina dengan kos sebanyak RM6 juta. Projek tersebut akan dilaksanakan insya-Allah dalam waktu yang terdekat. Dianggarkan pada awal 2023, projek ini bolehlah dilaksanakan insya-Allah. Datuk Seri Yang di-Pertua, kita juga di dalam institusi agama ini memproseskan banyak hal-hal yang berkaitan dengan pemakanan, penyediaan halal dan haramnya. Alhamdulillah, Jabatan Agama Islam Pahang telah memproseskan lebih 200 pengesahan CJ halal kita keluarkan kepada agensi-agensi dan hotel-hotel dan tempat-tempat yang menyediakan makanan dan minuman. Dan pelaksanaan pemantauan semula kelulusan CJ pengesahan yang telah kita berikan. Pelaksanaan audit pemantauan permohonan persijilan halal, program kesedaran halal kepada industri dan kursus penyembelihan dilaksanakan sebaik mungkin kepada kumpulan sasar yang telah ditetapkan. Datuk Seri Yang di-Pertua, kita juga di dalam hal undang-undang syariah ini kita melaksanakan bagaimana untuk pejabat-pejabat agama ini dapat menyelesaikan permohonan-permohonan nikah kahwin dan juga melatih mereka di dalam kursus-kursus yang telah ditetapkan. Alhamdulillah, kita dapat melaksanakan ini dengan sebaik mungkin. Pelbagai kursus diadakan sama ada kepada mereka yang OKU, mereka yang sihat dan mereka yang memerlukan urusan secara segera dan sebagainya. Begitu juga sewaktu PKP, kita telah melaksanakan dengan sebaik mungkin agar perkara ini dapat dilunaskan dengan sebaik-baiknya. Jabatan Agama Islam Pahang juga kita telah pastikan untuk menyediakan dokumen nikah cerai dan rujuk yang berkualiti tinggi dan bersekuariti tinggi. Apabila peruntukan telah dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri sebanyak RM300,000 bagi memastikan kad ini dapat dikeluarkan dan dilaksanakan. Dan kursus perdana kepada beliau-beliau yang ingin mendapatkan kebenaran dan CJ perkahwinan juga telah dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam dengan peruntukan yang telah disediakan oleh Pejabat Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Datuk Seri Yang di-Pertua, pelbagai usaha juga telah dilaksanakan di dalam memastikan hal-hal yang berkaitan dengan rujuk ataupun cerai-berai. Ini dengan kaunselor dan juga pengurusan penghakiman dan sebagainya, sehinggalah sebanyak 30,000 kes telah dapat dilaksanakan pada tahun ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, pencapaian demi pencapaian telah kita laksanakan juga di dalam soal penyelidikan di Jabatan Agama Islam Pahang. Program penerapan akidah serta penelitian ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada landasan agama yang sebenarnya
telah dapat dilaksanakan di setiap daerah di negeri Pahang Darul Makmur ini melalui pejabat agama Islam Pahang dan masjid-masjid yang telah kita kenal pasti. Datuk Seri Yang Pertua, kita juga telah mengimarahkan masjid sehingga kan kita dapat melaksanakan pelbagai usaha murni bagi memastikan institusi masjid ini diimarahkan dengan sebaik-baiknya. Tak kiralah dikala kita senang ataupun dikala kita ditimpa musibah dan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita gerakkan institusi masjid ini untuk sama-sama bangkit membantu. Seumpama program penyampaian sumbangan pasca banjir yang dilaksanakan melalui masjid dan surau, kita dapat agihkan kepada masjid yang terlibat dengan banjir sebanyak dengan pengumpulan hasil daripada ahli jemaah sebanyak RM1 juta kepada masjid-masjid yang terlibat. Program taklimat AJK Masjid dan pelantikan ajatan kuasa yang baru, 14 siri taklimat telah kita laksanakan. Majlis pemasyhuran masjid-masjid yang dinaik taraf daripada masjid qaryah kepada masjid daerah seumpama yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang di dalam belanjawan baru ini, seumpama masjid Lipis Lama, Masjid Temerloh, Masjid Benta, Masjid Koyan, dan juga usaha ini kita akan teruskan lagi di masjid-masjid yang terlibat di negeri Pahang Darul Makmur. Menjadikan 2 buah masjid baru di sebagai masjid daerah ini telah memperuntukkan melibatkan peruntukan sebanyak 100,000 ringgit Malaysia bagi pembayaran pegawai-pegawai yang dilantik serta khidmat keselamatan dan pembersihan masjid berkenaan. InsyaAllah hal ini akan terus kita laksanakan dengan sebaik mungkin bagi memastikan institusi masjid sentiasa dimakmurkan dan diimarahkan sebaik mungkin dapat memberi manfaat kepada masyarakat, insyaAllah. Begitu juga di dalam hal dakwah dan tarbiyah, pelbagai usaha kita laksanakan bersama masyarakat setempat, sama ada kursus-kursus, seminar-seminar, rehlah dakwah dan sebagainya, bagi memastikan ahli qaryah dapat maklumat yang tepat serta pendidikan yang sebenarnya di dalam soal akidah dan keagamaan. Datuk Seri Yang Dipertua, hal ini diteruskan lagi dengan memastikan pendidikan agama dapat dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin melalui adanya Yayasan Pahang apabila terbinanya 3 buah tahfiz, iaitu tahfiz turas, tahfiz profesional dan tahfiz TVET, sebagaimana yang saya sebutkan di awal pagi tadi bagi menjawab persoalan yang dikemukakan oleh sahabat saya daripada Padang Tengku. Datuk Seri Yang Dipertua, saya juga ingin menjawab beberapa persoalan yang dikemukakan oleh rakan di dalam Dewan Yang Mulia ini pada hari. Datuk Seri Yang Betul, boleh mohon mencelah. Jadi pihak kerajaan menjelaskan beberapa projek yang telah diluluskan. Saya ingin mohon penjelasan pihak kerajaan apakah status permohonan Dewan yang amat diperlukan oleh Sekolah Menengah Agama Dong. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Seri Yang Dipertua, Dewan Sekolah Menengah Agama Dong telah mendapat perhatian kerajaan negeri dan kita telah meminta Majlis Agama Islam Pahang meneliti dan membuat kos agar ia dapat dibinakan. Mudah-mudahan perkara ini dapat diatasi dengan secepat mungkin, insya-Allah, dengan kerjasama setiap pihak. Datuk Seri Yang Dipertua, saya ingin meneruskan lagi. Ada persoalan yang dikemukakan oleh rakan saya daripada Teruntum yang berkaitan dengan kekurangan guru di sekolah-sekolah agama Cina. Sebenarnya kekurangan guru ini bukan saja di sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Ia adalah perkara yang selalu berlaku. Kerana apa? Apabila adanya berlaku persaraan, sudah tentu sekolah itu akan berlaku kekurangan guru, dan ini memerlukan sedikit masa untuk menampung kembali ataupun mengganti kembali perjawatan yang kosong itu tadi. Keseluruhan guru kementerian di Pahang. Terima kasih Wakil Kerajaan. Sebab perkara ini berlaku dalam 60 tahun dah. So tiadakan kerajaan ada satu planning berapa orang berasal dan berapa orang akan ganti. Kalau tidak, perkara ini takkan selesai. Dah 60 tahun. Terima kasih.
Datuk Seri Yang Dipertua, memanglah bila ada orang nak bersara tu memang kita akan menyediakan orang yang menggantinya, tetapi tidak selalunya kita berlaku perkara itu berlarutan. Banyak yang kita telah buktikan bahawasanya sekolah-sekolah apabila berlaku persaraan ada penggantian segera. Tetapi merujuk kepada persoalan yang dikemukakan oleh rakan saya daripada Teruntung, untuk makluman Datuk Seri, daripada 69 buah sekolah Cina, sebahagian besar adalah sekolah-sekolah kurang murid. Jadi kelas dicantumkan tahun 1 dan tahun 2 guru pilihan bahasa Cina lebihan sebanyak 40 orang sebenarnya. Oleh itu pihak Jabatan Pendidikan sedang membuat mengatur guru ini untuk disusun atur supaya mereka dapat memenuhi sebagaimana yang sewajarnya di sekolah-sekolah berkenaan. Datuk Seri Yang Dipertua, antara sebab kekurangan guru di sekolah-sekolah di negeri Pahang ini, khususnya di sekolah jenis kebahasaan Cina, adalah seperti berikut. Tiadanya bekalan guru sekolah jenis kebahasaan Cina dari awal tahun 2022. Perkara ini telah diusahakan sebaik mungkin oleh pihak Jabatan Pendidikan sebagaimana yang disebutkan awal tadi untuk menampung dengan adanya guru-guru lebihan sebagaimana yang disebutkan di awal tadi. Datuk Seri Yang Dipertua, begitu juga merujuk kepada persoalan yang dikemukakan oleh sahabat saya daripada Padan Tengku mengenai pembukaan sekolah tahfiz di Padan Tengku. InsyaAllah perkara ini kita akan atasi dengan sebaik mungkin dan sedaya mungkin, kerana peruntukan pun dah siap, tapak pun dah ada. Cuma kita perlu kepada penelitian bagaimana untuk kita membuat pembinaannya dengan sebaik mungkin supaya tidak berlaku kecelaruan dan tidak berlaku kekurangan dan kelemahan setelah terbinanya sekolah berkenaan. Datuk Seri Yang Dipertua, saya juga ingin mengambil kesempatan ini merasa kesyukuran kehadrat ilahi apabila belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri menunjukkan usaha pendidikan dan usaha untuk memartabatkan agama Islam ini adalah satu usaha yang besar. Apabila jumlah keseluruhan untuk institusi agama sebanyak 159 juta ringgit telah diperuntukkan di dalam belanjawan baru-baru ini, sudah tentu ia akan dilaksanakan sebagaimana yang telah didetailkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Begitu juga di dalam pendidikan, Yang Amat Berhormat telah mengumumkan bahawasanya sebanyak RM36.15 juta ringgit telah diperkenalkan, telah diperuntukkan di dalam belanjawan. Ini juga sudah pasti akan memberi kekuatan dan keupayaan kepada warga didik untuk mengatasi sedikit sebanyak apakah kekurangan, kelompongan bagi ia dapat dilaksanakan kepada warga didik dan anak-anak pelajar di negeri Pahang Darul Makmur. Begitu juga bantuan dan bantuan prihatin Pahang yang banyak menyentuh soal kebajikan pelajar, anak-anak didik kita di sekolah rendah, di sekolah menengah sehinggalah sampai ke peringkat universiti. Sebanyak 22,873,600 ringgit Malaysia telah diperuntukkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Ini sudah tentu akan memberi ruang juga kepada kita di dalam Jabatan Agama dan Jabatan Pendidikan dan soal memartabatkan agama dan pendidikan di negeri Pahang. Sehubungan itu, saya ingin mengambil kesempatan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang telah mengumumkan belanjawan ini, dan ia akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan sedaya mungkin, walaupun barisan dan senarai perkara yang perlu dilaksanakan agak besar dan banyak, tetapi memerlukan kepada tekanan dan fokus kepada kita sebagai jabatan yang melaksanakan amanah rakyat di negeri Pahang Darul Makmur. Datuk Seri Yang Dipertua, saya rasa itulah sedikit sebanyak penggolongan daripada saya, setinggi-tinggi penghargaan daripada saya kepada Datuk Seri Yang Dipertua, dan terima kasih saya kepada semua jabatan-jabatan yang terlibat bagi menjayakan misi kerajaan di dalam institusi pendidikan ini dan di dalam institusi agama ini. Mudah-mudahan ia mendapat keberkatan, inayah dari ayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk Seri Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.